Kita intro dulu. La 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 la. Bila podcast itu menampilkan seorang menteri, yang bertanyakan soalan ialah seorang pengkagum menteri. Yang menjadi moderator ialah orang yang memang geng dengan menteri. Maka podcast itu menjadi podcast untuk mengumpat dan menjilat, bukan untuk membakar. Sebab itulah YB Viral tak pernah sokong akan podcast ini dan terus kekal hendak berdebat dengan Rafizi. Ada faham? Assalamualaikum warahmatullahi. Pada 8 hari bulan hari itu, podcast Yang Bakar Menteri telah bersiaran buat jolong-jolong kalinya menampilkan Rafizi Ramli sudah tentulah sebagai terajuk utamanya dan juga jemputan pada ketika itu iaitu seorang TikToker ekonomi yang memang saya tahu merupakan pro kepada Pakatan Harapan iaitu saudara Nazri Hamdan. Dan anak-anak papa selama ini menyatakan bahawa podcast ini sepatutnya digunakan sebagai medan untuk YB Viral menggoreng menteri. Tetapi YB Viral tak nak. Beliau kata Rafizi telah ajak beliau berdebat dan beliau ingin kekal dengan format debat. Sebab format debat dengan format podcast adalah jauh berbeza. Di mana kalau debat, dia ada masanya. Dia ada seorang moderator yang akan kawal masa dan sebagainya. Tetapi podcast ini terlalu terbuka. Kalau kita tanya soalan dan menteri itu goreng sampai ke sudah, kita nak potong macam mana, betul tak? Tetapi anak-anak papa kata YB Viral penakut. Tetapi bila melihatkan tentang podcast Yang Bakar Menteri yang bersiaran jolong-jolong kali itu, memang telahan kami adalah tepat. Di mana podcast itu berubah menjadi satu sesi Q&A di mana orang bertanya, dia akan tanya soalan dan menteri akan goreng semahu-mahunya sampai entah berapa lama dia goreng, barulah orang lain boleh tanyakan soalan dan lain. Dan macam itulah ceritanya tuan-tuan sekalian. Macam itu kau nak ajak orang berdebat. Hai, silap besar lah masalahnya. Tapi tak apalah, benda itu nak macam mana kan, kecil hal. Mungkin Rafizi tahu yang beliau memang tidak akan mampu untuk berdebat dengan sesiapa. Lantaran kali itulah beliau memilih untuk mempopularkan podcast beliau sendiri. Dan mungkin juga Rafizi dah menyedari bahawa tempoh masa untuk beliau menjadi menteri semakin lama semakin hampir tamat. Jadi beliau pun dah siap-siap buat satu career yang baru untuk cover career sebagai menteri yang berkemungkinan besarnya akan tamat pada bila-bila masa sahaja. Bijak juga Rafizi macam, betul tak? Tetapi dalam masa yang sama juga, legitimasi Rafizi untuk berdebat pasal ekonomi ni macam kelakar juga sebenarnya. Sebab Rafizi ini tidak lain tidak bukan hanyalah merupakan tukang klaim sahaja. Macam sekarang ini tengah sibuk berkenaan dengan pelancaran satu zon ekonomi eksklusif Malaysia-Singapura yang konon-kononnya telah dicanangkan sebagai idea Rafizi, buah fikiran Rafizi. Padahal benda ini dah dirancangkan sekian lama sejak zaman Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Takkan itu pun nak claim bang. Dulu kau bukan main kutuk Najib kau kan. Sekarang ini kau claim semua sekali. Banyak cantik muka kau. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang menariknya kat sini ialah berkenaan dengan Nazri Hamdan. Di mana Nazri Hamdan ini, saya tak nak sentuh sangatlah pasal video-video dia sebagainya. Yelah, dia kan ada sertifikat ekonomi. Tetapi saya tertarik sangat-sangat bila beliau telah mengeluarkan kenyataan dekat Facebook dan juga dekat X yang menyatakan antara lain ekonomi madani ialah ekonomi Robin Hood, di mana konon-kononnya kerajaan ambil cukai daripada orang kaya-kaya dan bagi kepada orang-orang miskin. Orang kaya tak suka benda ini, tetapi bak kata Nazri, orang miskin tak sedar akan perkara ini. Saya tertarik tahu nak ulas benda ini sebenarnya sebab bila si Nazri ni kata ekonomi madani ini adalah ekonomi Robin Hood, celah mana ekonomi madani ini merupakan ekonomi Robin Hood? Kalau anda tak percaya tuan-tuan sekalian, mari sini saya bacakan kepada anda tentang cukai orang kaya-kaya yang telah dikutip dekat Malaysia ini sekiranya ada. Dekat sini saya ada pembandingan antara cukai orang kaya dekat Malaysia sekiranya ada dan sekiranya dikutip berbanding dengan cukai orang kaya dekat negara-negara luar sebagai contohnya. Yang pertama, cukai dividen daripada pendapatan syarikat tersenarai dan tidak tersenarai. Kalau anda masih ingat tuan-tuan dan puan sekalian, antara manifesto PAS ketika menjelang PRU yang ke-14 ialah untuk mengenakan cukai dagangan saham. Inilah dia, cukai orang kaya-kaya. Dekat luar negara, dia punya rate dia lebih kurang dalam 41.7% secara puratanya, tertinggi 60.8%. Bermaksudnya, dekat luar negara untuk cukai bab saham ini, paling tinggi mereka kutip sampai dekat 61%. Dekat Malaysia berapa? 0%. Tak dikutip langsung cukai daripada dagangan saham ini. Yang kedua, cukai orang kaya-kaya ni ialah cukai keuntungan modal ataupun capital gain tax syarikat-syarikat tersenarai. Maknanya kalau syarikat-syarikat ni dia ada keuntungan yang modal dia akan boleh dikenakan cukai. Dekat negara luar dikenakan antara kadar 18 ke 20%, lebih kurang macam tu. Dekat Malaysia berapa?
0%. Nombor 3, cukai harta pusaka ataupun inheritance tax. Yang ini cukai kalau orang kaya-kaya mati, dia akan wariskan harta pusaka kepada dia punya waris, tak kira pakai will ke pakai apa ke. Di situ harta yang diwariskan itu tak kira berapa bilion akan dicukaikan. Dekat negara luar, lebih kurang dalam 10% hingga ke 55% cukai dikenakan untuk inheritance tax. Dekat Malaysia berapa? Kalaulah Vincent Tan katakan mati, dia wariskan anak-anak dia harta-harta yang bilion-bilion tu, 0%. Tak dikenakan cukai. Yang keempat, cukai keuntungan jualan hartanah ataupun property gain tax. Ini untuk tycoon-tycoon hartanah, cukai ini sesuai dikenakan pada mereka. Dekat luar negara tuan-tuan sekalian, antara 15% ke 39.8% tahu dikenakan cukai untuk property gain tax ini. Dekat Malaysia berapa? Dekat Malaysia ni 0%. Yang kelima, cukai kekayaan ataupun wealth tax. Dekat luar negara, lebih kurang dalam 4% lah puratanya. Dekat Malaysia berapa? 0%. Yang terakhir tuan-tuan, cukai simpanan korporat ataupun corporate tax. Benda ini juga dicadangkan oleh PAS ketika menjalankan PRU yang ke-14 dulu. Kalau luar negara, antara 25 ke 30%. Dekat Malaysia berapa? Antara 0 ke 25%. Yang 25% ini pun merupakan kadar cukai pendapatan ataupun cukai biasa yang kita tahu dekat LHDN tu. Bukannya satu cukai khusus untuk cukai korporat ini, tuan-tuan sekalian. Jadi dengan semua senarai ini, di mana semua yang saya sebut ini merupakan cukai-cukai yang memang dikenakan kepada orang kaya-kaya dekat negara luar sana. Satu pun Malaysia tak kulit cukai daripadanya. Jadi macam ini ke Nazri Hamdan nak katakan yang ekonomi madani ini merupakan ekonomi Robin Hood? Ambil cukai daripada orang kaya-kaya lalu diserahkan kepada orang miskin. Tetapi pasti anak-anak papa akan berhujah. Kau kena tengoklah sekarang ini kerajaan telah mengenakan tarif elektrik yang tinggi kepada orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya tidak lagi kena bayar diesel subsidi. Dia kena bayar penuh. Orang kaya-kaya tidak boleh ada subsidi. Tak akan dapat benda murah-murah lagi dah. Mereka kena bayar mahal. Ya, dari satu segi memang betul. Tarif elektrik naik dan sebagainya, betul tak? Tetapi itu bukan ekonomi tarik daripada orang kaya serahkan pada orang miskin. Ini namanya ekonomi orang kaya kena, orang miskin dapat tempias. Itu baru betul. Sebagai contoh, banyak kali sebagai contoh ni tuan-tuan sekalian. Kalaulah sebuah kilang ini, dia punya bil elektrik naik melambung-lambung disebabkan oleh tarif elektrik yang meningkat ini. So, mereka telah mengalami kenaikan kos operasi sebab bil api dah naik. Jadi bila kos operasi meningkat, maknanya kos pengeluaran juga meningkat. Bila kos pengeluaran meningkat, anda rasa mereka nak serap ke kos pengeluaran meningkat tu? Jangan harap tuan-tuan. Jadi siapakah yang akan menanggung kenaikan kos operasi ini? Kos pengeluaran ini yang naik ni, siapa yang akan tanggung? Mereka akan serapkan kepada pengguna. Harga barangan akan jadi lagi mahal sebab mereka akan lampiaskan kerugian mereka kepada para pengguna. Nampak dekat situ. Ini yang biasa berlaku. Bukannya benda kita tipu. Benda memang betul. Boleh tanya mana-mana peniaga. Kalau kos meningkat, siapa yang akan kena? Pengguna juga kena. Macam sekarang ini, melalui bajet 2023, kerajaan telah berancang untuk mengenakan SST 8% kepada logistik, kepada lori-lori pengangkutan, lori ayam, lori ikan, lori sayur, lori kurier, semua ini bakal dikenakan SST 8%. Peningkatan 2% berbanding sebelumnya. Dan bila peningkatan kos ini, cukai ini naik, bermaksudnya kos logistik ini akan meningkat. Bila kos logistik meningkat, kos pengeluaran meningkat. Jadi macam tadi juga, siapa yang akan kena? Pengguna juga kena. And produk juga yang akan mengalami kenaikan harga. Jadi Nazri Hamdan, saya tak setuju kalau anda nak kata ekonomi madani ini merupakan ekonomi Robin Hood. Ekonomi madani ini sudah tepatnya ialah ekonomi Godzilla. Kau sepak buntut Godzilla, dia akan hancurkan satu bandar. Ini sebenarnya tengah terjadi dekat negara kita ini, Wan Nazri. Dan menyebut tentang SST tadi. Siapa kata cukai dekat Malaysia ini kecil? Cukai dekat Malaysia ini terlalu banyak masalahnya. Kita ambil perbandingan mudah berdasarkan kepada gambar ini. Zaman Najib, GST 6%. Hui, masa ini kau kena kutuk Najib. Pembangkang masa itu, iaitu Pakatan Harapan pada ketika ini, Anwar, Rafizi dan Joaeng, semuanya dok kutuk gila-gila GST. Kata GST akan menyebabkan kenaikan harga barang yang melampau. Kena tolak GST, cukai yang kejam, bla bla bla, macam-macam lagi. Sekarang apa yang kita jumpa? Di zaman Madani ini, kita ada SST 10% campur 6%. Lepas tu kita ada LVG, Low Value Goods, iaitu cukai 10% ke atas barangan yang luar negara yang kita nak jual tu. 10% kena kat situ. And then kemudian kita ada High Value Goods juga.
dan macam-macam teks lagi yang dikenakan kepada kita, dan semua ini memberikan kesan kepada marhaen. Jadi sekali lagi saya tanya pada Nazir Hamdan, ini ke namanya ekonomi Robin Hood? Ini bukan ekonomi Robin Hood bang. Ini ekonomi nak menjahanamkan satu hood tu masalahnya tuan-tuan sekalian. Saya tak tahulah macam mana mereka ini berbincang, macam mana mereka ini berfikir. Saya ni bukan seorang ekonomis tau. Saya bukan pakar ekonomi. Pengalaman saya di dunia ekonomi cumalah meniaga dekat tepi jalan selama hampir 10 tahun lebih dan juga berbincang pasal ekonomi dengan rakan-rakan yang memang ada lulusan ekonomi. Dan orang macam saya yang tak gerti ekonomi pun boleh nampak yang ekonomi negara kita ini tengah tunggang terbalik, dan apa yang disebutkan oleh Nazir Hamdan dalam dia punya Twitter tu merupakan satu perkara yang sangat-sangat tersasar sebenarnya. Dan benda yang tersasar inilah bermasalah sebab ini akan mengelirukan rakyat, akan memberikan satu gambaran yang tak tepat kepada rakyat. Konon-kononnya ekonomi negara kita macam ini. Padahal hakikatnya bukan macam ni. Dia adalah macam itu dan sebenarnya lebih teruk daripada apa yang kita gambarkan. Jadi sekali lagi, saya ingin menekankan, podcast Yang Bakar Menteri itu merupakan podcast yang paling tidak berguna sebenarnya. Sebab podcast itu hanyalah satu medan untuk Rafizi menaikkan dia punya image, di mana orang akan bertanya soalan, tetapi dia akan jawab, dia akan goreng panjang sampai kadang-kadang soalan itu tidak menepati jawapan langsung masalahnya. Mungkin akan menjadi sama seperti mana apa yang terjadi pada saya bila berjumpa dengan Zul Yahya tak lama dahulu. Tetapi kalau anak-anak papa masih lagi hendak memainkan benda ini, masih lagi hendak mengatakan YB Viral ataupun geng-geng yang membangkang kerajaan ini penakut tak nak masuk podcast Rafizi, saya cakap terus terang, kita tunggu Rafizi dilucutkan jawatan dari menteri dan dia menjadi podcaster semula masa. Masa itu, insya-Allah mungkin kami sudi untuk menjadi tetamu dalam rancangan podcast Yang Bakar bekas menteri itu, insya-Allah. Janganlah masa ketika itu Rafizi tak boleh jawab soalan-soalan kami, dia bantai pula tanya soalan ini kat kami. Nah, ya kes. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?